Kita beralih pula ke forum kita yang kedua bersama saya dalam waktu yang berbeza dan tajuk yang berbeza, iaitu tajuk yang diberikan hari ini untuk forum yang kedua, Datuk. Generasi muda berteknologi dan berinovasi, yang juga kita jemput Datuk sebagai ahli panel dia, iaitu saya perkenalkan di sebelah kanan saya yang suka warna merah, sesuai sangat pakai baju merah hari ini, Datuk. Handsome orangnya, kalau senyum handsome. Inilah saya perkenalkan di sebelah kanan saya yang berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammadiyah, Timbalan Menteri MOSTI Malaysia. Datuk, apa khabar Datuk? Sihat Datuk Okey, kita borak dulu Datuk sebelum kita mulakan sesi yang lebih hangat Datuk. Apa khabar Datuk? Sihat Datuk? Macam nak buka? Boleh test mic tu. Okey. Baik, saya sihat. Datuk punya suara macam Jamal Abdillah. Kalau saya jadi Jamal Abdillah, saya jadi penyanyi. Saya jadi ahli politik. Itu dah Datuk. Hari ini kita dalam tajuk kita iaitu mahasiswa orang muda berinovasi Datuk. Jadi kita nak mulakan dulu mungkin forum kita hari ini daripada MOSTI sendiri Datuk. Kalau kita tengok hari ini universiti-universiti, terutamanya research university, UKM, UM, USM dan sebagainya, kita memang dekatkan student supaya lebih berinovasi. Dan inovasi juga salah satu daripada KRA di Universiti Kebangsaan Malaysia dan kita ditekan dengan perkara itu. Mungkin Datuk nak buka dulu pengenalan kepada mungkin berinovasi, takrifan bagaimana yang kita nak student kita berinovasi hari ini Datuk. Cakap ke sini ke cakap ke mana? Boleh cakap situ atau macam? Datuk, terpulang. Sana boleh, sini boleh. Boleh. Tapi cakap ke sini pun boleh. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator semua, tadi ahli-ahli panel tadi dan adik-adik dikasih sekalian. Pertama kali marilah kita memanjatkan kesyukuranlah kepada Allah SWT kerana hari ini kita dapat ramai. Malam tadi saya bercakap pada forum yang lebih kurang sama, tapi di Universiti Teknologi Malaysia. Dia bawa program MICA, Malaysia, I don't know, adalah MYCA. Okey, sebelum itu biar saya perkenalkan. Tadi daripada awal tadi moderator dia tak kenalkan betul nama kementerian saya. Kerana ini nak kena jelas kan, banyak orang dia suka nama short form tapi akhirnya dia tidak menepati matlamat. Kementerian saya ni adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini kena jelas ya. Fungsi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi berpunca daripada nama dia. Kalau orang kata Kementerian Pertahanan, dia Kementerian Pertahanan lah ya. Atau Kementerian Dalam Negeri, dia jaga dalam negeri. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini dia adalah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap sains, teknologi dan inovasi. Biar saya ceritakan sedikit. Akhirnya saya akan berhenti di setakat inovasi nanti. Pasal apa saya tengok topik yang perlu saya cerita berkenaan dengan inovasi. Okey, kita dah promise. Kementerian kita janji dengan kerajaan Malaysia ataupun kerajaan Malaysia mengarahkan Kementerian Sains dan Inovasi. Yang pertama, mesti kerjanya adalah mesti mempromosi sains. Kerana dia kata mau tidak mau, negara yang tidak menekankan sains, dia tidak akan menjadi sebuah negara maju pada masa yang akan datang. Ya kan? Sains ya. Itu pasalnya saya selalu tengok, minta maaf, kadang-kadang ada juga negara pertanian, tapi kebanyakannya negara pertanian dia tidak boleh, dia maintain makanan senang, tapi akhirnya untuk menjadi maju agak susah sikit. Oleh sebab itu maka kita menggalakkan pengajian sains. Di Malaysia ada satu dasar dipanggil 60-40. 60-40 maksudnya 40 yang bukan sains, 60 bukan sains. Kementerian Sains berjanji ataupun bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menggalakkan sains. Itu pasalnya kita ada program Science for You, sains masuk kampung, kimia masuk kampung, perkampungan sains, promosi sains dengan beberapa pameran itu dan ini yang kita bawa lah, bawa ada juga expert pakar kita sana, kita nak menggalakkan sains. Yang ini tak ada masalah. No problem. Itu pasalnya budaya sains berkembang subur di Malaysia. Akhirnya ada maktab rendah sains. Akhirnya dulu kalau pelajar-pelajar yang tak bagus, pelajar-pelajar yang bagus ke Pusat Cemerlang,
Kalau kemudahan dekat kampung tidak begitu baik, kalian bawa pergi sekolah berasrama penuh. Akhirnya saya seluar daripada sekolah asrama penuh. Dan saya tengok timbalan Naib Chancellor akademik juga, Profesor Dr. Muhammad Rizal Atiq Abdullah. Dia ada tadi, mana tadi Rizal? Ada dekat situ. Rizal ni daripada sekolah Alam Shah, sama dengan sekolah saya. Tapi dia sini 1 tahun. Dia lebih pandai daripada saya lah. Ketika itulah, sekarang ni saya boleh tahan daripada dia lah. But dia my senior. Jadi pada masa itu, pelajar-pelajar yang pandai, satu Malaysia, dikumpulkan kerana kemudahan di sekolah masa itu tak cukup. Jadi dibawa ke sekolah sama penuh, maka kita di-develop di sana lah. Lepas itu muncullah sekolah menengah sains. Muncullah sekolah menengah sains Selangor. Masa itu Rizal kita baru tingkatan 5, Rizal baru tubuh. Lepas itu lahirnya sekolah menengah sains Melaka, sekolah menengah sains Pahang, sekolah menengah sains Kelantan. Macam-macam muncul. Kerana ini adalah tujuannya untuk menjadikan sains sebagai salah satu daripada punca untuk menjadi sumber teknologi kepada negara. That is the one. Akhirnya timbullah Maktab Rendah Sains Mara, hanya itu macam-macam. Akhirnya tumbuhlah universiti, tapi sebelum tu dah ada dah Universiti Sains Malaysia, lepas tu adalah Universiti Sains Islam, ada yang sains tak Islam, ada yang sains Islam, macam-macam timbullah. Macam-macam timbul. Okay, is it enough? It's not enough. Pasal sains saja tidak boleh membina negara. Itu pasalnya Kementerian Sains Teknologi. Apa dia teknologi? Teknologi is combination of the science yang menggerakkan sesuatu perkara itu menjadi teknologi. Itu pasalnya kita belajar sistem pernafasan, kita belajar sistem otot, kita belajar sistem kesihatan. Combination of the one boleh kayu basikal. Akhirnya muncul basikal. Combination of the oxygen, pembakaran itu dalam chamber, masuk sana masuk sini, akhirnya menggerakkan kereta. Akhirnya teknologinya menggerakkan kereta. That is technology. Combination of the science, pemahaman sains, akhirnya menjadikan dia satu teknologi. Itu pasalnya ada handphone, ada so many things, satellite, kereta. That is combination of science menjadikan teknologi. Is it enough? Not enough. Not enough. Oleh sebab itu maka kita mesti advancekan lagi teknologi. How to advance the technology? Must be through innovation. Jadi create innovation. Akhirnya Kementerian Sains Teknologi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beritahu mensasarkan negara kita akan menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Salah satu syaratnya mesti jadi negara pengeluar teknologi. Kita dah tak boleh jadi beli teknologi orang. Kalau kita akan nak beli teknologi orang, sampai bila pun kita tidak boleh menjadi sebuah negara maju. Kerana beli barang, beli dekat negeri China, beli dekat Jerman. So kita kena create our own technology. Itu pasalnya Kementerian Sains menggalakkan kerjanya menerajui inovasi dan juga kreativiti. Itu pasalnya dalam rancangan Malaysia ke-9, kerajaan telah berbelanja 3.2 bilion. Ya, kalau pensyarah-pensyarah universiti itu kan saya akan ceritakan. Untuk rancangan Malaysia ke-10 ia pada hari ini yang berakhir pada 31 bulan 5 lepas, 31 bulan 4, kita dah berbelanja 906 juta. Create. Itu pasalnya Universiti Kebangsaan pun dapat, apa semua universiti dapat, semua pensyarah-pensyarah dapat. Yang tu dia travel satu dunia tu, pergi present paper sana, publish ini. That is gunakan duit peruntukan kerajaan. Itu pun kadang-kadang saya pun kecil hati juga. Buat PhD dengan duit kerajaan, gaji duit kerajaan, buat research pun duit kerajaan. Kan kerajaan nak tanya, apa kau bagi balik? Saya akan cakap. Tapi saya tak bercadang nak baca. Kerana saya semua ada dalam kepala otak saya. Akhirnya, kita nak akhirnya teknologi. Jadi saya tak berapa risau sangat. Di Malaysia ini, kita berada di satu landasan yang betul. Very good. Setakat kreativiti, tak ada masalah. Tadika pun banyak ada kreativiti. Setakat nak menang award dekat luar negara, kat Geneva, Pittsburgh, Korea, no problem. Sekarang ni Maktab Rendah Sains Mara pun boleh menang. Sebuah sekolah Tamil dekat Perak pun ada bersedia dapat penat emas.
No problem. Last year saja kita dapat 400 pingat di peringkat antarabangsa. Orang Malaysia sangat innovation. No problem. No problem. Dia boleh tanya, saya menjiwai ini. Dia orang banyak kata saya saintis menerajui kementerian. I'm very expert. Saya pensyarah universiti sebelum ni. Oleh kerana saya minat ahli politik yang keterlaluan, saya letak jawatan bersara yang jadi ahli politik. Jadi, saya tak risau yang itu. I've got no problem. Tapi masalah di kadang researchnya okey, sangat kreatif, orang ni banyak. Nak tanya dia, bolehkah benda ni semua make money? That's why I'm here. Hari ni saya datang ke sini, nak cerita daripada innovation, you have to make money. Itu pasalnya Kementerian Sains, dia kata, wealth creation from the creativity. Itu pasalnya di Kementerian Sains, apa nama, aku lupa lah nama kau ni tadi. Farhan. Farhan ni, di Kementerian Sains ni ada 3 grant yang paling besar. Satu dia panggil e-Science, Science Fund. Science Fund ni, maksimum 500,000, kita peruntukkan baru-baru ni bukan dalam 30 juta. Duit ni bagi free. Tak payah bayar balik. Tak payah bayar. Yang ini banyak universiti ambil. 90% pensyarah ambil. Pensyarah universiti menggunakan Science Fund ini untuk buat research itu ini. We call it fundamental research. Kau carilah apa benda research. No problem. Duit ini digunakan untuk pembiayaan buat masters, buat PhD, travel luar negeri, pergi pameran. Duit ini selalu yang paling cepat habis. Paling cepat habis. Tahun lepas kita belanja exactly 100%. Habis setiap ringgit kita belanja. No problem. Kerajaan very generous. Ada satu lagi. Lepas dapat fundamental research, kita ada satu lagi dipanggil Innofund. Pasal apa? Nama grant ini, dia berdasarkan kepada nama kementerian. Kementerian Sains, dia panggil Science Fund. Dia ada di Innovation, dia panggil Innofund. Innofund ni maksud dia, maksimum 500 juta, 500,000, free, tak payah bayar balik. Berapa baiknya kerajaan kita ni. 500,000 penuh borang, ada lagi temuduga biasalah, ada temuduga presentation and so on. 500,000 tak payah bayar balik. Tak perlu bayar balik. Kita beli rumah 25,000 kena bayar seumur hidup. Kita bagi pada penyelidik 500,000 tak payah bayar. Ini pun universiti ambil banyak. No problem. Bila hujung sekali saya tanya dapat ke tak dapat? Hujung dia kata tak dapat. Kita pun tak pasal. Pasal duit penyelidikan ni macam duit buang ke laut. Ya, buang ke laut. Mana penyelidikan ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Dia macam beli nombor ekor. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Banyak tak kena daripada kena. Pasal kita faham. Kalau saya paksa research jadi produk, I'm researcher. Saya penyelidik. Saya ada ijazah kedoktoran dalam bidang kejuruteraan konkrit. My ex-student pun ramai kat sini. So, penyelidikan begitu. Because, apa dia penyelidikan? Apa dia innovation? Innovation is unlogical. Kalau benda tu logik, bukan innovation namanya. Saya berpegang pada prinsip itu. Jadi maknanya kalau kita bagi buat penyelidikan, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kita pun faham. Tapi kalau kita doa kalau dapat kan. Tapi kadar dapatnya sangat rendah. Ada masalah. Yang dapat pula kita pun nak buat apa? Kita nak suruh dia commercialkan, make money. Yang ini kita panggil Techno Fund, maksimum 3 million. 3 juta bagi free. Itu pasalnya banyak company-company yang berjaya di Malaysia yang keluar produk kebanyakannya gunakan duit kerajaan. Banyak. Itu pasalnya bila saya jadi Timbalan Menteri, saya beritahu dengan menteri saya, Datuk, tak lama lagi kementerian yang ambil duit kita ni, produk dia kena ada lambang MOSTI. Produk ini lambang MOSTI, kena cakap. Lepas itu 3 juta. Tak puas. Dia orang kata dah dapat research, dah dapat produk, dah dapat teman. Tak ada orang beli.
Medin pun kadang-kadang tak berapa mau beli juga. Pasal produk ni produk advance kan. Nak masuk Medin pun kadang-kadang susah juga, tapi sekarang dah senang sikit pasal Datuk ingat hands on. Saya pun ada telefon Datuk 2-3 kali Datuk mungkin perasan saya. Tapi ada 3-4 produk yang saya bawa Medin dah, alhamdulillah. That's very good. Bila orang akan tanya, ini produk, bila produk inovasi pula, bila muncul produk inovasi, siapa pakai ni? Orang Malaysia ni selagi orang lain tak pakai, semua ni tak nak pakai. Okey, saya minta dengan Datuk Seri Najib. Jumpa dia dalam mesyuarat, Datuk Seri bagi saya 50 juta. Dia kata kenapa apa? Saya nak buat satu polisi dipanggil buyback polisi. Apa dia buyback polisi, Datuk Seri cakap? Saya kata dia bila penyelidik ni dah buat produk Datuk, saya nak beli balik. Nak beli balik, kalau benda tu berguna untuk kepentingan pertahanan, saya bagi ke Kementerian Pertahanan. Kalau benda tu berguna untuk Kementerian Kesihatan, saya bagi ke Kementerian Kesihatan. Kalau benda tu berguna kat cikgu-cikgu, kat guru, saya bagi kat guru. Bagi free. Dengan harapan percakapan dari mulut ke mulut, produk inovasi ni bagus tau, ni UKM punya. Akhirnya percakapan dari mulut ke mulut boleh jual. Jadi bolehlah beli dekat Maidin. Akhirnya bila dah senang jual. Bayangkan how good the government buat PhD duit kerajaan. Dapat kerja pegawai pensyarah buat penyelidikan. Buat research lagi duit kerajaan. Dah dapat produk tu kerajaan beli balik. How good the government. How good the government. Kita nak minta. Masalah kita sekarang ni produk, kalau UKM keluarkan produk, UKM pun tak nak pakai. That is a big problem. Saya jadi Timbalan Chancellor sebelum. Saya jadi Timbalan University Technical Malaysia Melaka 5 tahun 3 bulan. Sebelum saya give up dan jadi politician. Produk itu kita jumpa, universiti jumpa, nak pakai sendiri pun takut. Dia pun tak percaya pensyarah dia pakai. Jumpa. Another problem. Lepas itu, bila saya jadi baru-baru ni, awal tahun, kita dah tubuhkan satu yayasan, dipanggil Yayasan Inovasi Malaysia. YIM. Buka website. YIM ni pula, dia pergi jumpa, bukan setakat universiti saja dah selesai, universiti punya peringkat. Akar umbi pula cipta macam-macam. Macam-macam akar umbi ni, orang kampung ni dia cipta macam-macam berdasarkan pada kreativiti. Dia kata kita pergi cari, macam-macam rupanya produk. Ada 1,600 produk orang kampung yang kreativiti ni yang tak ada yang kita kumpul. Akhirnya kita kumpul, kita buat pameran. Tak bantu dia. Kita pergi balik jumpa Perdana Menteri. Datuk Seri, mesti nak minta 20 juta lagi. Apa nak buat apa juta? Kita panggil inovasi, social innovation. Inovasi sosial. Kalau misal kata siapa produce produk yang bukan-bukan ni, produk yang lain daripada yang lain kreativiti, kita bagi up to 100,000. Kita panggil dia inovasi sosial yang baru saja dilancarkan pada minggu lepas. Up to 10,000, 100,000. Bayangkan, bagi lagi 100,000. Datuk, how good is government? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang mesti sediakan. Tapi saya nak beritahu adik-adik, kadang-kadang kreativiti ni pun kena tengok betul-betul. Saya dekat kampung saya ahli parlimen tangga batu. Tapi orang India kata ahli parlimen batu tangga. Saya tangga batu, timbalan ketua bahagian UMNO. Dekat kampung saya ada satu produk yang paling popular, hari-hari jam. Daripada pagi sampai petang jam, coconut shake. Coconut shake yang paling yang dijumpai, yang paling popular adalah di Kelebang, Melaka. Kawasan parlimen saya, jam. Hari-hari jam. Saya tanya, dia ada website, boleh buka. Dia punya customer menjual coconut shake ini 8,000 cup per day per weekend. 8,000, bayangkan kalau RM3 satu. Saya bila tanya coconut shake ni macam mana asal usul coconut shake? Cik Norman, saya dah cerita dengan Cik Norman sebelum, kita berjumpa banyak kali Norman ni.
Dia Norman aja tak popular, tapi ada KRU. Yang popular tu KRU tu. Norman tu dia tempek kepada KRU tu. Kalau KRU tu tak ada, Norman pun tak popular. Betul tak? Betul Norman Betul, it's true. Nama Abu Bakar mana boleh orang panggil, tapi Timbalan Menteri tu yang orang panggil. Bila saya tanya, how coconut shake ni boleh berjaya? Cerita dia macam ni. Dia cerita dalam Facebook, boleh buka. Dia ni jual air kelapa. Dia jual air kelapa. Satu hari tu sementara nak menunggu customer jual air kelapa tu, ada orang jual aiskrim. Dia duduk dengan kakak ipar dia. Kakak ipar dia kata, kau campurkan aiskrim tu dengan air kelapa, tengok rasa sedap ke tidak? Dia pun campur. Campur, sedap. Dia kata kau shake lah, shake kan. Akhirnya jadilah coconut shake. Coconut shake tu, sekarang dekat Melaka dah dua. Satu kat Kelebang, satu dekat Batu Berendam. Sampai kelapa pun dah sekarang ni dah queue up nak beli kelapa. How creativity make money. 2 tahun lepas, masa saya balik daripada England, saya balik England lama dah. Saya balik dekat Melaka, saya duduk kat Bukit Katil. Saya order, sebelum tu saya pergi makan ikan bakar kat Melaka, terkenal makan bakar. Saya minta nasi, dia hantar nasi lemak. Saya kata dia pasal apa lah aku minta nasi? Dia kata dekat sini encik, masa tu saya ada doktor lah, encik baru. Dia kata orang sini memang makan ikan bakar dengan nasi lemak. Masa saya pergi England tahun 89, nasi lemak ni makan sarapan pagi je. Bila balik tahun 1994, nasi lemak dah makan dengan ikan bakar. Saya marah budak tu. Budak tu kata ini budak orang daripada negeri mana dah datang ni, dia kata. Tak apa. Lepas tu saya menyewa rumah kat Bukit Katil. Saya order goreng pisang. Goreng pisang dulu mak saya, goreng pisang dia ajar makan dengan cecah dengan gula. Dekat Bukit Katil Melaka, goreng pisang cecah dengan sambal kuah kicap. Wow, saya kata very good. Lalu dalam satu ceramah saya kata goreng pisang punya teknologi ni perlu diperkembangkan. Satu hari kau campurlah strawberry ke cheese ke apa dalam goreng pisang. Rupanya sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya cakap tu betul-betul berlaku. Akhirnya sekarang ni goreng pisang cheese telah muncul di Melaka, satu Malaysia. Mahal pula tu. 4 keping RM4. Bayangkan goreng pisang cheese queue up. Dekat kampung saya dia nak melaga goreng pisang cheese tu, dia minta saya. Biasalah orang Malaysia ni ada 2 benda yang dia tak nak modal sendiri. Belajar dia tak nak modal sendiri ni. Tu pasal anak dia suruh pinjam PTPN, minta besar pasal dia tak mau bayar nak belajar. Yang kedua berniaga, dia tak nak modal sendiri, pinjam duit orang kan. Jarang lah orang yang berniaga. Ada 2 benda je. Dia nak belajar, dia tak nak pakai duit dia sendiri. Tu pasal dia suruh anak dia pinjam, sana pinjam besar, dia tak nak modalkan. Pertama, yang kedua tak. Itu 2 benda dia tak buat. Dia minta saya beli meja tu, saya pun beli. Kadang-kadang saya lalu dia berniaga, kadang-kadang dia tak berniaga. Saya tanya dia, pasal apa kau tak berniaga? Datuk, macam mana nak berniaga? Pisang tak ada. Oh, ialah pisang pula tak ada. Sekarang ni rupanya pisang dekat Melaka kena booking kat pokok. Kena booking kat pokok. Kau naik kampung, naik motor kat kampung, ni pisang ni booking pusing booking. Nak buat goreng pisang cheese. Rupanya pisang problem pasal goreng pisang. Sebelum ada goreng pisang cheese, saya makan goreng pisang dekat Victoria Station. Ada satu ayam tu nama dia Maryland Chicken. Pergi makan Maryland Chicken. Saya sekarang pergi hujung bulan ni, awal bulan saya tak pergilah. Awal bulan lah, hujung bulan saya tak pergi. Pasal makan ni mahal. Chicken Maryland ni rupanya ada goreng pisang. Dalam chicken tu ada goreng pisang, ada jagung. Jagung kedua. Rupanya makan ni kau campur apa pun semua boleh. Dekat Melaka kau pergi dekat satu restoran Cina tu, restoran dekat Equatorial Hotel, telur dadar tercaluk. Telur dadar tercaluk. Saya tak makan caluk, tapi telur dadar tercaluk aku makan.
Anak saya tak makan ayam, Kentucky Fried Chicken makan. Yang masalah lah dalam dunia kan. Dia ni banyak orang ni kadang-kadang dia ayam tak makan, dia kata ayam makan tai. Dia tak makan. Tapi ayam Kentucky Fried Chicken tak makan tai pasal aircon. Macam-macam lah ikut suka kau lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu pasalnya. Beberapa tahun lepas saya cadangkan dekat Melaka. Dulu masa saya dulu biasa jadi pengarah. Banyaklah jawatan saya sebelum jadi ahli politik ni. Satu jawatan saya jadi pengarah R&D CIC Negeri Melaka. Research Innovation, Creativity Innovation dan Pengomersialan Negeri Melaka. 5 tahun saya kerja. Masa itu yang bekas Perdana Menteri, Ketua Menteri Melaka, Datuk Ali Muhammad Ali Rustam, bekas menteri, dia galakkan orang jual dodol, buat dodol. Masalahnya kita buat dodol, ajar orang buat dodol, tapi kita tak makan dodol. Rizal, kau makan dodol 1 tahun berapa kali? Profesor Rizal, 2 kali je kau makan dodol. Kau makan rumah orang ke kau beli? Ha? Oh, Profesor bagi. Nampak? Kita galakkan orang makan dodol, tapi kita makan dodol 1 tahun 2 kali. Tapi orang nak jual dodol macam mana ni? Kau galakkan orang jual dodol. Jadi kita kena improve budaya makan dodol. Jadi saya cadangkan dalam satu majlis, potong kek hari jadi kena tukar kepada potong dodol. Jadi saya menjemput tuan-tuan ke majlis memotong dodol hari jadi saya. Saya ada, dalam keluarga saya ada 9 orang adik-beradik. Saya dengan isteri saya lah, anak 4, cucu. Anak dengan menantu, cucu saya ada 8 atau 9 dalam keluarga saya lah. 8 kot, 9. Jadi saya ingat semua yang jadi saya. Anak-anak saya, menantu saya. Bayangkan kalau 1 kali hari jadi saya beli 2 kilo dodol. Kalau 8 orang, 16 kilo dodol aku dah makan. Kau ingat aku tak nak bantu perniagaan dodol kat Melaka ke? Have to create it. Jadi saya kata orang gelak kat saya. Orang ni mana dia kerja lain, dia kerja dia gelak kat aku. Tapi sebenarnya innovation is unlogical. If dia logic, you cannot create new thing. Yang itu yang menjadi masalah kepada negara kita ni. Orang cerita innovation, dia kata, oh tak logik lah. Jadi saya nak cerita tuan-tuan satu benda. Biarlah, dia pun dah hilang, akulah cakap seorang. Saya jadi moderator. Saya pun tak sangka, masa dia jemput, dia bukan kata saya panel forum, saya ingat saya nak berceramah. Saya nak cerita ada satu kisah. Saya nak suruh, you all ni kreatif sikit lah. Kan? Jangan kalau nak kreatif ni kau jangan pakai otak sangat. Kalau kau pakai otak sangat tak jadi. Saya nak cerita satu kisah benar. Kisah benar ni. Saya ni orang yang okey lah kan. Saya tak pakai handphone. Saya pakai Facebook. Bila orang tanya saya pasal apa tak pakai handphone, pakai Facebook, saya kata budaya handphone ni budaya lama. Pasal Kementerian Sains mesti pakai teknologi yang lebih advance. Jadi saya pun pakai Facebook. Saya ada pengundi 72,000, 80% pengundi di kawasan Tangga Batu ada Facebook. Yang dia boleh hubungi saya pakai Facebook. Dia nak minta pampers ke, nak minta kursi roda ke, nak minta sponsor apa, dia can use Facebook. Jadi kerja saya menjawab Facebook. Satu hari tu saya dapat satu Facebook, ada seorang, dia nak jumpa saya. Saya kata okey. Jumpa saya kat satu kedai kopi dekat Bukit Katil. Pukul 10 pagi, hari Ahad. Saya pun datang. Saya datang, saya tengok ada seorang tua. Taklah tua sangat, sebenarnya dia lebih muda daripada saya. Tapi oleh kena style, dia style tua. Rambut dia tak pakai coat kan, saya pakai coat selalu, memang nampak kemas sikit lah. Dia tak pakai baju. Kau pun tak bagi baju ni kat dia kan. Bagi kat aku je kan. Dia pun duduk dengan anak dia. Dia kata, Datuk, ni Datuk Bakar ke? Saya kata saya. Saya bawa dia jumpa dekat restoran kecil tu pasal masa tu 21 hari bulan. Saya gaji tak apa ada lagi. Jadi saya tak boleh bawa pergi makan mahal. Saya pergi teh tarik kat kampung je lah. RM1.50. Lepas tu saya kata dia, pasal apa jumpa saya? Dia kata, saya dah jumpa banyak orang. Dia kata yang kalau nak cerita pasal kreativiti ni, Datuk seorang je. Oh, saya kata boleh tahan aku ni.
Dia kata, kau jual apa? Dia kata, Datuk, saya jual daun. Jual daun? Kau jual daun ganja ke? Saya ni suka main-main kat orang. Dia kata, tak, Datuk, saya dah jual daun Rerama. Dia buka Facebook, Google, Rerama, R-E-R-A-M-A. Buka sekarang. Saya tengok dia orang bukan dengar aku cakap, dia tengah main. Dia tengah buka telefon. Aku tahu dia tak dengar. Aku tahu daripada saya masuk telefon saya perasan ni. Semua ada gadget sendiri. Buka Rerama. I know. Tak kisah yang dengar yang masa depan aja. Yang belakang tu dia. Ya apa dia kisah, kejap lagi kan okey je lah kan. Rerama. Ataupun Magic Leaf. Dia kata, saya kata dia, apa khasiat daun Rerama ni? Dia kata, daun Rerama ni boleh ubat penyakit kanser. Wow. Lepas tu, dia kata kalau Datuk tak percaya, aku tak cakap aku tak percaya. Dia kata saya ada senarai pesakit-pesakit saya. Dia kata daun ni macam mana makan ni, aku cakap senang je. Kau patah je daun tu, buka mulut, baik penyakit kanser. Itu biar betul ni. Dia pun ambil nombor telefon, dia kata Datuk, ada banyak customer dia. 400-500. Dia kata Datuk boleh call anybody in the phone, tanya dia sakit apa dan dia dah baik ke tidak. Saya pun pick up, satu laki-laki, satu perempuan. Kita betul ni, saya sendiri. Pick up, apa nama kau tadi? Syarul pula. Farhan ya. Aku ada seorang nama kawan Farhan, besar badan dia, kau kecil. Dia jadi dekan Fakulti Kejuruteraan Awam. Dr. Farhan, nama Farhan kan. Dia pengurusi apa, Mairos punya apa tu. Saya pun telefon satu, Datuk. Saya kata, ni saya Abu Bakar, nama saya. Ni nama apa, Hasna. Dulu engkau penyakit kanser. Saya dulu stage 4. Doktor kata dalam mati. Tak mati-mati lagi sampai sekarang. Wah, baik pula penyakit ini. Stage 4 tak mati-mati dia, Datuk. Dalam telefon lah. Lepas tu, okey, terima kasih. Saya pick up satu lagi. Dia kata pick up. Pick up lagi seorang lelaki. Dulu saya masuk hospital, doktor kata stage 2. Sekarang dah tak ada stage lagi kanser saya. Dah tak ada stage. Aku kata biar betul ni. Jadi saya malas nak jawab lagi kan. Saya kata baiklah Encik Kamarul. Nampak Encik Kamarul ni okey, nama daun Rerama Encik Kamarul boleh penuh borang Innofan atau Teknofan. Saya akan bagi pertimbangkan 500,000. Aku temerang sikit kan. Aku Timbalan Menteri kena temerang sikit. Tapi penuh borang. Nanti komiti nanti akan pertimbangkan. Borang yang ada dekat Kementerian Sains, the borang is very difficult, very tedious. If you are just nak main-main penuh borang, you cannot fill a form. Because the form is direka bentuk untuk tidak membagi orang yang sekap jarang saja boleh apply the grant. Kita boleh tangkap. Daripada cara penuh borang, kita tahu you are genuine or not genuine. Kita tahu. Dia pun penuh agaknya. Beberapa minggu lepas tu dia datang jumpa saya kata, dia kata Datuk nak jumpa Datuk lagi sekali. Pakai saya pun jumpa dekat Subaida, restoran Subaida. Restoran Subaida ni dekat MITC Melaka. Saya punya restoran tu saya akan ada kat situ tiap-tiap hari pukul 10.30 malam. Hari bertemu pelanggan saya kat situ. Jadi saya akan jumpa orang rakyat dekat situ nak chop kat Subaida. Pasal restoran tu murah sikit, tarik dia tahan murah, aku mampulah. Dia pun tunjuk borang. Aku tu betul pula dia ni penuh borang. Saya pun tulis dekat borang tu, permohonan disokong. Menteri ni dia punya tugas dia, kerja dia boleh sokong aja. Kita pun hantar, saya bawa borang tu balik. Saya hantar dekat pegawai. 1 bulan tak sampai, dia call saya balik. Datuk, dia kata boleh jumpa lagi dekat Subaida. Saya kata boleh. Saya datang lagi. Dia kata dah lulus Datuk, dia kata. Lulus? Lulus. Berapa dapat? Dia ingat saya tak tahu. Dia kata 300,000. Saya kata memang 300,000. Pasal bila kita bincang balik, 90,000 kena tanam pokok 9,000 pokok. 110 beli kau kena beli mesin nak buat teh. Lepas tu ada, dia tahu, dia kata betul. Okey, 300,000. Dia kata Datuk, terima kasih Datuk Saya ingat saya dah tak perlu pertolongan dari Datuk lagi dah. Kata pasal apa Cik Kamarul? Dia kata selepas saya dapat pinjaman ni saya tanam ni grant tau, bukan pinjaman, grant. Lepas saya buat teh ni dia kata, saya boleh buat 50,000 sachet
Dia punya, dah ada orang booking 50,000 ni, hasil jualan dia 1.5 million. Dia kata, saya dah jadi jutawan Datuk, dia kata. Apa saya boleh tolong Datuk pula? Wah, belum jual lagi tolong aku. Saya kata tak apa, bagi kau berniaga kaya dulu, lepas tu kau tolong aku. Tapi saya kata ni kena test ni. Betul-betul dia kata, kena test dekat UPM. 100,000 tu kita putarkan untuk dapat scientific evidence. Okay, pasal ni duit Kementerian Sains, kena betul. Okeylah, dia pun buat. 2 minggu lepas tu dia telefon saya balik. Nak jumpa saya. Pasal saya dah hantar budak checking lah, adalah one method saya checking. Saya hantar satu budak. Budak tu budak sains sikit lah. Dia pergi tanya dia pokok ni, kau tanam macam mana? Budak tu balik jumpa saya kat parlimen. Datuk, dia ni macam jual air doa, Datuk. Apa pasal? Dia kata kalau orang lain tanam pokok tu tak mati, dia seorang je hidup. Budak ni budak pandai. Saya pergi jumpa dia balik. Saya kata, Cik Kamarul, pasal apa orang lain tanam boleh mati, kau seorang yang tanam hidup? Dia kata, Datuk, saya cakap dengan pegawai Datuk tu, dia tak faham. Kaedah tanam ni rahsia, saya tak beritahu orang. Memang semua orang boleh tanam, tapi cara tanam ni rahsia. Kalau saya beritahu cara tanam ni, mana lu saya makan? Pandai juga engkau cakap. Okey. Lepas tu saya pun dapat, saya kata dengan dia, besok kita pergi UPM, pergi tanya ni hasil kajian kau ni betul ke tak betul. The next day saya pergi UPM, jumpa dengan pensyarah dia. Dia kata, Datuk, congratulations. Pasal apa kau congratulate aku? Dia kata ubat ni menunjukkan tanda-tanda positif kepada kanser. Kajian awal dia lah, dia kata ada harapan. Oh, saya kata, biar betul kau ni. Betul dia kata. Datuk, dia kata orang akan kenang Datuk punya jasa selama-lamanya. Pasal satu dunia mungkin akan mengiktiraf finding kita. Saya kata macam tu, what is the second stage? Dia kata dia akan pergi, adalah saya tak faham cara dia. Mungkin dia kata dia kena pergi ke animal ke apa. Saya kata dia, kalau you nak lebih duit untuk clinical, you let me know. I will support you. Saya kata dia, kau ni, kau dah rujuk ke dekat luar negeri punya kajian? Dia kata dah, saya dah rujuk kat Thailand. Dekat Thailand dia ada tanam pokok tu, tapi saya tak faham bahasa dia. Lepas tu satu lagi publish dekat India, tapi macam tak complete. Oh, boleh tahan juga, dia ni check, boleh tahan, dia pensyarah ni universiti. 2-3 malam lepas tu saya pergi jumpa Cik Kamarul ni lagi. Cik Kamarul, alhamdulillah lah, bagus nampaknya positif. Dia kata, baguslah Datuk, dia kata. Saya nak tanya Cik Kamarul lah. Cik Kamarul ni dapat daun ni dekat mana, aku terlupa tanya. Sampai dah approve duit 300,000 pun saya terlupa tanya. Dia kata, Datuk, sebenarnya saya ambil daun ni daripada Istana Raja Thailand. Wow, Istana Raja Thailand. Itu pasal namanya Rama. Pasal King Rama makan daun ni. Oh, King Rama makan daun ni. Daun ni sebenarnya ditanam di Taman Raja Thailand, tak boleh bawa keluar. Cara tanam ni rahsia. Oh, macam tu. Itu pasalnya keturunan Raja-Raja Thailand umur panjang-panjang, tak ada sakit. Pasal dia makan daun Rama. Daun ni dia makan macam tu je, buat teh. Oh, macam tu. Saya kata dia, congratulations lah. Nampaknya. Dia kata sebelum tu Datuk, nak tanya Datuk boleh tak? Dia nak tanya aku pula. Selalu aku tanya dia. Ini tanya aku. Dia kata, Datuk, saya sebenarnya sebelum ni dah jumpa banyak orang dalam Malaysia cerita pasal daun ni. Tak ada, semua orang tak percaya, dia kata. Pasal apa Datuk seorang percaya, dia kata. Dia pun heran pasal orang lain semua tak percaya. Dia jumpa saintis sana, tak percaya. Saya cakap dia, Encik Kamarul, sebenarnya masa aku setuju daun kau ni, aku tak pakai otak. Aku cakap dia. Aku tak pakai otak. Kalau aku pakai otak, semua aku reject je kau. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rupanya kalau nak pakai innovation ni, kau jangan pakai otak sangat. Pasal Einstein cakap innovation is unlogical. Kalau kita tak cuba, you tak believe, you not become a very successful. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, ada keluar surat khabar, Rama ataupun majalah ada surat khabar, keluar dalam surat khabar, mesti akan support all the way. Hopefully that they will become very successful in the motion. Jadi tuan-tuan dan puan-puan adik-adik, dalam mencipta sesuatu benda ini mesti unlogical. Saya baca Tauqir Maidin ni punya nama Datuk Tan Sri tadi. Saya baca dia punya, Datuk punya rumah. Saya baca, saya ni okey walaupun rumah Datuk ni
dalam rumah dia ada lift, Betul tak? Betul tak? Dalam rumah saya baca dia. Kisah dia kata, Toke Medin ni dalam rumah ada lift. Aku ingat hospital yang ada lift dengan pejabat. Rumah Toke Medin pun ada lift. Dah lama kau tahu. Sekarang ni aku pun nak buat lah rumah ada lift lah kalau ada duit. Sekarang saya tengah kerja kuat lah tu. Siang malam pagi petang berjalan je kan. Pasal saya tengok mak saya kan rumah tangga tak boleh naik kursi roda susah lah tu. Saya dulu cakap dengan bini saya, jangan buat rumah 2 tingkat. Dia kata kalau tak nampak 2 tingkat macam tak nampak kaya, dia kata. Kena ada 2 tingkat pun kaya betul juga. Dari rumah aku 2 tingkat. Sekarang ni tingkat atas tak boleh naik, aku dah ada sakit lutut. Aku orang tua kan cakap dulu kan. Jadi sekarang saya ingat kalau ada rezeki lah tu. Kalau daun derama ni kaya, besok aku nak jadi. Kalau besok tak bertanding pilihan raya, aku nak jadi jurujual daun derama pula dah. Nak jurujual kan. Nak jadi ahli politik, nak kaya tak boleh. Nak jadi pensyarah pun tak boleh lah. Jadi tuan-tuan nak jual coconut shake, dia dah patent pula coconut shake. Nah, jadi tuan-tuan dan perempuan, itu pasal tadi saya baca dalam satu artikel dalam kereta tadi. Dia kata saya dah tahu dah. 9 daripada 10 punca rezeki daripada perniagaan. Itu semua dah tahu. Rupanya dia orang dah check. Tadi ada satu budak perempuan. Dia kata 72% daripada jutawan di Malaysia ini adalah berasal yang berniaga sendiri. Yang 7%. Maknanya 72%. Bermakna adik-adik, kalau kau nak harapkan jadi jutawan, jadi pensyarah, itu pasalnya saya marah universiti. Universiti tak ada satu pun universiti moto dia melahirkan jutawan. Yang dia kata melahirkan insan yang kamil. Itu pasal dia kamil aja tuan. Jadi tak ada lagi moto dia lahirkan jutawan. Sepatutnya melahirkan jutawan. Jadi jutawan best tu. Nah, saya kalau jadi jutawan, aku pergi kampung aku, orang minta duit, aku tak tanya lagi lah. Nak berapa? Berapa nak? Berapa? Aku bagi. Berapa nak bagi? Kursi roda nak 2 ke 3 cukup? 1 ke cukup 2? Tak. Saya punya masalah sekarang ni, orang minta pampers. Kat kampung saya, betul? Orang minta pampers banyak. Pasal anak dia, beli kereta, sanggup. Beli pampers mak dia tak sanggup. Sekarang ni, trend dah berubah. Dulu mak dia jaga anak 8 orang, mak dia tak minta pampers kerajaan. Sekarang ni, 8 orang anak jaga mak seorang, minta pampers kerajaan. Macam dalam Facebook saya. Kursi roda 250, minta surat saya pergi menangis-nangis tengok rumah anak dia pakai kereta. Ada seorang tu minta pampers, saya kata datang ambil. Tak apa, nanti lepas balik umrah suruh ambil. Lepas balik umrah boleh, mak pampers lah, pampers tak boleh. Dunia sudah berubah. Jadi saya memang bercita-cita nak jadi jutawan, dah terlambat dah. Saya kalau tahu macam ni lah tolong orang, hari-hari semayang duha saya minat saya jadi jutawan. Tapi sekarang ni saya semayang duha, tadi pun sebelum datang sini saya semayang juga. Tadi sebelum semayang subuh, sayang, doa saya, kalau saya terlupa masa doa tu aku semayang balik semula. Ya tak? Semayang sunat, 2 semayang sunat sebelum semayang subuh tu, yang semayang kabiliatan tu, rupanya menjadi kaya. Sekarang ni saya tak tinggal semayang tu lagi, dengan doa nak jadi kaya tu. Lepas tu sebelum datang turun sini tadi, semayang doa kat rumah saya. Pasal, bini saya kata, pasal apa kau ni sekarang semayang doa, nak jadi jutawan cepat sikit. Pasal apa nak jadi jutawan sekarang? Sekarang duit dah banyak, dah boleh tahan. Dia kata senang, kalau nak minta duit, orang tak payah bagi, aku bagi je tak. Sekarang ni, hari tu ada satu rumah anak yatim, dia kurang makan. Dia kata beras tak cukup, aku pergi beli kat Maidin beras. RM13 satu, hantar 100 kotak tu. Sekarang ni saya dah tak tanya orang tu. Orang tanya ke, dia cakap je tak ada duit, aku bagi. Tak payah tanya duit dia untuk buat apa. Pasal Tuhan kata, kau buat semuanya atas dunia ni kerana Tuhan itu. Jadi kalau kau tipu aku, kau jawablah sendiri. Tapi aku bagi je apa orang tak. Jadi saya akhirnya, the good profession in the world is become a politician. You boleh serve to the people. Dulu saya gaji banyak juga. Semasa saya jadi ketua pengarah itu, gaji saya banyak juga. Boleh tahan lah. Tapi saya tak pernah fikir nak pergi, orang kahwin semua nak pergi, semua mati nak pergi. Bila saya jadi ahli politician ni, ujung minggu, kenduri kahwin 10, 15, semua saya pergi. Orang mati, lambat tak lambat pun hari aku pergi. Dekat Tangga Batu, hari-hari ada orang mati, Datuk. Hari-hari. Ada satu semalam saya pergi, dia tak ada rumah. Kejap lagi aku nak pergi. Orang kahwin dekat Tangga Batu ada 3, sekejap lagi saya nak pergi. Jadi bila saya jadi politician, saya pastikan rumah kanak-kanak yatim makan, rumah orang tua makan,
Pampers ada, kursi roda ada. Alhamdulillah. Jadi saya ingat, saya dah sampai cita-cita betul lah. Aku nak jadi politik. That is the best profession in our life. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Abu Bakar. Terima kasih Datuk. Dulu, okey ada persoalan? Awak. Siapa nama? Assalamualaikum, saya Marliana binti Muhammad Nur. Kawan sekolah lama. Fakulti Sains Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Datuk, melihat dengan negara-negara maju yang lain, sebagai contoh negara Jepun yang mempunyai teknologi tinggi menyebabkan negara Jepun negara maju yang berteknologi tinggi. Jadi dengan berbaki masa 5 tahun untuk mencapai tahun 2020, wawasan 2020 seperti yang Datuk kata tadi, yang Abu Muhammad Perdana Menteri cakap, kita perlu jadi negara pengeluar teknologi. Cabaran yang kita ada sekarang adalah penghasilan dan penciptaan teknologi yang masih lagi kurang untuk menjadi hub pengeluar negara teknologi. Jadi apa langkah Kementerian MOSTI, Sains Teknologi Inovasi, untuk tidak menjadikan kata-kata Perdana Menteri kita sekadar satu angan-angan? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya dalam bajet yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membagi task kepada Kementerian Sains. Dia kata oleh kerana final task for the last 5 years, last 6 years, right? Dia kata kita kalau nak jadi negara berpendapatan tinggi, kita mesti create wealth from innovation. Pasal kita nak $15,000 per capita, ya. So dia kata salah satu daripada kaedahnya kita mesti keluarkan produk kita sendiri. Tapi Tun Dr. Datuk Najib kata dia produk dia syaratkan kepada MOSTI must be 360 produk by 2020, but the product must be high impact. Bukan coconut shake, bukan dodol, bukan tempeyek, bukan sarima tapai. Yang saya cakap tadi itu semua produk yang saya create. Terima kasih Datuk. Datuk terima sarima tapai. Now they are very good. Sebenarnya saya lah orang yang bawa sarima tapai ke Maidin, Datuk. Banyak lagi produk jasmani yang Datuk luluskan, yang ada macam ada 36 jenama semua. Itu saya bawa ke Datuk. Banyak lagi Datuk. Saya terima kasih. Maidin memang support industri kecil SME di Malaysia. Terima kasih Datuk. Teruskan. Saya ucap terima kasih Datuk. Mungkin Datuk tak, kita biasa bercakap dalam telefon Datuk, tapi tak pernah jumpa muka, ya. Tapi ada 2-3 orang akan jumpa Datuk tak lama lagi. Jadi high impact. So bila saya dapat itu task itu, saya masuk saja kementerian, saya lancarkan, dia panggil ni strategi kementerian, ya. Yang pertama kementerian saya lancarkan dipanggil MCY, MOSTI Commercialization Year. MOSTI Commercialization Year ni kita nak ketengahkan produk-produk daripada universiti, penyelidik, semua produk-produk ini ke depan. Alhamdulillah, pada tahun 2004, saya berjaya bawa produk 64 produk dikomersialkan pada tahun 2014. Tapi produk itu belum ada impact tinggi sikit, ada 2-3 produk. Ya? Saya lanjut. Sekarang ni masih carry on, yang pertama. Yang kedua saya cakap tadi, buyback policy. Saya dapat 50 juta daripada kementerian, daripada kerajaan pusat. Dia bagi kita, dia minta saya beli balik. Ya, beli balik, ya. Maknanya kita buat, kita beli balik. Yang ketiga, yang saya kata tadi, yang social innovation, ya, yang dan saya ingat saya tengah berfikir-fikir lah. Saya tengah berfikir-fikir, tapi belum. Nanti universiti marah saya. Nanti banyak orang marah saya. Saya yang berfikir sekarang ni. Saya banyak idea ni dekat rumah saya, pasal kat rumah saya walaupun kecil, tapi saya banyak idea datang di rumah saya. Saya duduk kat tempat kerja saya, tempat kerja ada satu sudut tu, dia semak. Saya suka bekerja di tengah semak. Kalau terang ni otak saya dia tak berjalan. Ya. Pasal rumah saya semak. Saya memang suka semak, pejabat saya semak. Saya pun orangnya semak juga. Kadang-kadang rambut semak. Tapi kalau tak semak ni, kalau tak semak dia otak tak jalan. Saya kena semak. Itu pasal banyak benda semak. Saya sekarang ni ingat Kementerian Sains saya nak berhentikan duit research inilah. Saya tengok sekarang research dah berlambak-lambak dah. Macam-macam research buat itu, saya tengah cadang. Saya tahu dah tu dah mengeling lah. Saya agak dah tu kan. Tak ada Kementerian Sains lah, duit tempat lain dapat. Tak? Selalunya kita untuk Science Fund dia lebih kurang 70 juta. Kan? Kita punya masalah sekarang produk itu tak berjalan. Nak concentrate kan? Saya ada cadangan satu baru.
Saya ingat saya belajar daripada satu dekat Thailand. Orang puji sangat Thailand ni. Thailand ni banyak ada benda baik dia lah, bagus juga. Thailand ni dia punya produk penjara dia laku, Datuk. Tan Sri, produk penjara ni laku. Pasal apa produk penjara laku? Saya tanya dengan Jabatan Penjara Thailand. Pasal apa produk penjara laku? Produk penjara kat Malaysia tak laku? Tu pasal kat Malaysia banyak produk penjara tak laku. Produk penjara di kat Thailand laku. Dia kata, kita only bayar dekat banduan yang buat benda tu kalau laku dekat luar. Jadi kalau produk kau dekat luar laku, dia dapat allowance dalam penjara. Dekat Malaysia pula, laku tak laku pun kita bayar allowance dekat orang dalam penjara tu. Jadi saya ingat, saya nak cadangkan kerajaan penyelidik ini, kita jangan bayar gaji dulu. Datuk, mati orang kerjakan saya nanti. Jadi selagi produk kau tak boleh jual, aku tak bagi kau gaji. Kau duduklah penyelidikan lah, aku agak lah kan. Itu matilah saya kan. Pak, dia sosial, dia kata tak boleh. Memang tak boleh pun. Itulah yang terbaiknya kan. Dia selagi tak ada gaji, jangan bagi dia makan, dia buatlah kerja sampai jual. Enak? Kalau selagi duit gaji dapat, geran dapat, apa lagi? Dia kata, aku buat publish paper. Dr. Riza Atik lah akademik, nak naik pangkat jadi profesor, kena ada reference journal. Dia buat reference journal. Dekat parlimen besok, dia tak tanya saya, berapa kertas kerja refrik yang telah dibentangkan di luar negara. Dia tak pernah tanya aku soalan tu. Yang dia tanya dekat parlimen, berapa produk inovasi telah dijual dekat Maidin. Itu dia tanya. Apa aku nak jawab ni? Aku mau bertepis lah. Award sana. Menteri, kita tak tanya award. Kita tanya berapa produk sudah jual dekat farmasi. Berapa produk sudah jual. Oh, dia ada potensi. Pasal apa? Semua pensyarah penyelidik, dia tulis potensi. Kita bukan tanya potensi. Kita tanya sudah jual ke belum. Yang dia cakap semua potensi je. Aku pun pusing sana, pusing sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, memanglah berat di hati. Tapi insya-Allah lah, ada polisi ini saya ingat, buyback polisi, dengan buyback polisi ini saya ingat dia akan menampakkan satu benda yang baik. Social innovation saya ingat akan menumpukan perhatian. Jadi kita sekarang ni, saya pergi banyak universiti menjemput saya bagi buat perasmian sana, perasmian sini, menggunakan hubungan baik saya dengan universiti. Kerana saya ni background saya pun universiti, saya harap kawan-kawan saya di pegawai universiti dapat bantu saya lah. Jadi saya ingat ini cara yang terbaik untuk saya lakukan. Dah habis kedegat dah aku dah, habis kedegat dah. Nampak sampai nak tak bagi gaji dah digeling kepala tadi. Mati aku dikatakan betul lah tu, itu pun saya tak setuju juga. Tapi saya ingat kalau pelajar daripada penjara tadi benda itu lakukan. Tapi senang saja. Kalau engkau orang nak tolong negara, banggalah dengan produk buatan Malaysia. Kalau tuan-tuan nampak, oh bagus ni, buatan Malaysia ni. Ini bila kau nampak produk Malaysia, bila nampak produk Malaysia, kalau itu tidak berlaku, kan? Terima kasihlah. Betul. Berikan tepukan sekali lagi kepada Dato' Bakar akan sudi bersama kita. Bangga buatan Malaysia, betul. Macam mana Jepun buat produk dia, Toyota sebagai satu hub kepada industri pemotoran, begitu juga sepatutnya kita buat di Malaysia, Dato'. Jadi insyaAllah sama kita doakan supaya industri sains, inovasi di Malaysia akan terus bertambah maju insyaAllah dalam menjelang 2020. Dan sekali lagi masa menceburi kita, Dato'. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Dato' Dr. Abu Bakar Muhammadiyah, Timbalan Menteri Mosti Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Terima kasih Dato'. Salam minta maaf Dato'. Allah minta maaf.